Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Setelah lama kita tidak mendengar berita tentang Mahathir Mohamad, Tun Mahathir Mohamad. Hari ini kita dikejutkan apabila tiba-tiba Tun Mahathir Mohamad hadir ke mahkamah untuk isu kes Saman Zahid Hamidi berkait dengan isu Kuteh. Tun Dr. Mahathir Mohamad tiba di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini bagi memberi keterangan dalam kes samannya terhadap timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berhubung isu Kuteh. Ditemani isterinya Tun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali, bekas Perdana Menteri dua kali itu mengenakan kot berwarna hitam. Anak lelakinya Datuk Seri Mukriz turut mengiringi bekas pengerusi Parti Pejuang Tanah Air Pejuang berkenan. Mahathir yang menyambut hari lahir yang ke-99 pada bulan lalu tiba pada jam 9.38 pagi dan disapa penyokongnya yang berkumpul di lobi mahkamah sejak awal pagi. Perbicaraan hari pertama di hadapan oleh Pesuruhjaya Kehakiman JC Gan Thi Hiong berlangsung pada jam 10 pagi. Prosiding berkenan tertangguh beberapa kali selepas Dr. Mahathir tidak sihat dan dimasukkan ke IJN kerana mengalami masalah pernafasan. Menurut pernyataan tuntutan yang difailkan pada 20 Julai tahun 2022, Mahathir mendakwa Ahmad Zahid Hamidi, 71 tahun, telah mengeluarkan kenyataan memfitnah terhadapnya semasa mesyuarat UMNO bahagian di Kelana Jaya pada 30 Julai 2017. Mahathir percaya individu yang dirujuk Presiden UMNO selaku defendant dalam kenyataan fitnah sebagai orang itu dan dia dan Mahathir anak lelaki Iskandar Kuteh jelas merujuk kepadanya secara spesifik. Susulan itu, bekas ahli Parlimen Langkawi tersebut berkata, kedudukannya sebagai seorang negarawan dan tokoh politik yang berpengaruh di mata dunia dipandang serong. Bekas pengerusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu itu mendakwa kenyataan fitnah Zahid secara tersirat memberi maksud kredibilitinya untuk memimpin negara dan parti untuk mengutamakan orang Melayu secara keseluruhan dipersoal dan diragui. Saudara-saudara sekalian, memang mengejutkan kita apabila Tun Mahathir yang dalam keadaan sudah terlalu tua masih perlu melalui saman atau kes saman berhadapan dengan Zahid Hamidi. Adakah Tun Mahathir sempat menyelesaikannya dan adakah Tun Mahathir menang? Itu kita tidak tahu. Kita doakan Tun Mahathir kekal sehat untuk dapat meneruskan perbicaraan ini dan kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, berita yang kita tunggu-tunggu telah kunjung tiba. Ini berkait dengan dakwaan Muhyiddin Yassin memperlekeh dan menghina keputusan pemilihan yang Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang ke-10 sebagai Perdana Menteri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong yang ke-16 yaitu Al-Sultan Abdullah. Hari ini akhirnya mahkamah memutuskan bahawa Muhyiddin akan didakwa esok mengikut akta hasutan. Apabila keputusan ini dikeluarkan, iaitu Muhyiddin akan didakwa mengikut akta hasutan, ini bermakna Muhyiddin kini dalam perkara yang paling bahaya. Muhyiddin dalam keadaan yang paling bahaya. Kerana akta hasutan adalah akta yang paling berat sekali sebenarnya untuk dihadapi oleh seorang ahli parlimen. Besar kemungkinan kalau Muhyiddin kalah dalam kes ini, besar kemungkinan beliau bukan saja akan dipenjarakan, didenda, bahkan mungkin akan kehilangan kelayakan untuk memiliki kerusi parlimen. Dan kalau Muhyiddin didapati bersalah, maka jawatan-jawatan beliau seperti pengerusi Perikatan Nasional, presiden untuk Parti Bersatu juga dalam keadaan yang bahaya. Persoalan besar sekarang ialah, adakah ini waktunya untuk Hamzah Zainuddin mengambil alih Parti Bersatu dan pengerusi sebagai pengerusi Perikatan Nasional?
kerana Muhyiddin kini dalam bahaya yang sangat besar. Hari ini disahkan Muhyiddin Yassin akan menghadapi pertuduhan mengikut akta hasutan di Mahkamah Gua Musang esok susulan ceramahnya berkait dengan Raja, Agama dan Kaum 3R dalam kempen pilihan rakyat kecil PRK Dewan Undangan Negeri Nenggiri baru-baru ini. Polis sebelum ini menyiasat laporan dibuat terhadap pengerusi Perikatan Nasional PN merangkap Presiden Parti Bersatu itu mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, serta Seksyen 504 Kanun Keseksaan. Pengerusi Bersatu Kelantan Datuk Kamarudin Mat Noor ketika dihubungi mengesahkan perkara berkenaan. Tan Sri Muhyiddin Yassin akan didakwa di mahkamah esok di Mahkamah Gua Musang berhubung ceramahnya di PRK Nenggiri baru-baru ini katanya mengesahkan. Media sebelum ini melaporkan kertas siasatan berhubung ucapan bekas Perdana Menteri itu yang didakwa menyentuh isu berkait 3R sudah diserahkan kepada pejabat peguam negara untuk tindakan lanjut. Ketua Polis Negara Tan Sri Rezaruddin Hussein dilaporkan sebagai berkata setakat ini polis sudah mengambil keterangan 66 saksi bagi membantu siasatan. Sebelum ini tular di media sosial ucapan ahli Parlimen Pagoh itu yang dikatakan menyentuh kewibawaan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah ketika baginda menjadi yang di Pertuan Agong ke-16. Berikutan itu pada 19 Ogos Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah menzahirkan kemurkaan dan rasa amat terkilan atas tindakan pengerusi PN berkenan yang secara sengaja dan sinis memperlekeh dan mempertikaikan tugas serta peranan Sultan Pahang ketika baginda menjadi yang di Pertuan Agong ke-16. Menerusi kenyataan dikeluarkan Istana Abdul Aziz, Tengku Hasanal Abmahu, polis di Raja Malaysia PDRM, mengambil tindakan tegas tanpa kompromi terhadap bekas Perdana Menteri itu yang secara sengaja menyentuh sentimen 3R. Rabu lalu, Muhyiddin menyerahkan beberapa dokumen kepada polis sepanjang tempoh sejam, memberi keterangan bagi membantu siasatan berhubung kenyataannya yang didakwa menyentuh isu 3R. Proses itu dilakukan di pejabatnya yang terletak di bangunan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA. KPN sahkan Muhyiddin didakwa esok. Ketua Polis Negara juga telah pun mengesahkan bahawa Muhyiddin Yassin iaitu pengerusi Perikatan Nasional dan Presiden Parti Bersatu akan didakwa esok. Ketua Polis Negara Tan Sri Rezaruddin Hussein mengesahkannya. Rezaruddin berkata Muhyiddin akan didakwa di Mahkamah Gua Musang mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan. Memang betul Tan Sri Muhyiddin Yassin akan didakwa esok di Mahkamah Gua Musang, kata Ketua Polis Negara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Bye-bye.
Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Percobaan demi percobaan dibuat oleh UMNO untuk coba memastikan Najib bakal dibebaskan. Dalam laporan berita terkini, ada cobaan untuk mereka menghadap, permintaan untuk menghadap Sultan bagi mendapatkan pembebasan Najib. Ada juga pemimpin daripada UMNO berkata, mereka tidak akan pernah berhenti sehingga Najib dikeluarkan daripada jeriji besi penjara. Mereka juga tidak akan berhenti untuk memperjuangkan Najib. Kata mereka, jangan terlalu selesa sehingga lupa. Kemenangan mereka sekarang membuatkan mereka lupa perjuangan untuk membebaskan Najib. Tapi netizen mula bertanya, apa sebenarnya sumbangan Najib? Kalau Najib berjaya keluar daripada penjara, adakah Najib akan dapat membangkitkan semula UMNO atau sekadar Najib menjadi liability kepada UMNO? Kalau Najib boleh membantu membangkitkan atau membangunkan UMNO dari sada sudut mana? Itu yang menjadi pertikaian para pemerhati politik dan penganalisis politik. Dari sudut mana Najib boleh bantu membangkitkan, membangunkan semula UMNO? Adakah karena panggilan bosku Najib itu mampu membuatkan Najib membangunkan semula UMNO? Kerana kita tahu, Najib kini berdepan pelbagai isu keuangan, antaranya tunggakan cukai yang amat luar biasa, sehingga membabitkan satu jumlah yang tidak pernah kita fikirkan jumlahnya. Jadi kalau Najib nanti jadi keluar ataupun berjaya keluar daripada penjara, apalagi yang Najib boleh bantu kepada UMNO? Apalagi yang boleh dia dapatkan untuk membangunkan UMNO? Silap-silap hari bulan, bertanding untuk kerusi parlimen pun mungkin boleh kalah. Sebab Najib mempunyai isu yang besar berkait 1MDB dan belum selesai dalam perbicaraan itu. Ada juga yang kata Najib bakal menyusahkan UMNO kerana itu akan jadi senjata peluru hidup untuk parti pembangkang khususnya PAS dan Bersatu. Perikatan Nasional boleh mempunyai senjata, peluru mereka sendiri untuk mengganyang parti atau gabungan Pakatan Harapan Kerajaan Perpaduan. Najib mungkin akan jadi beban kepada UMNO. Nak mahu mempertahankan Najib satu hal. Dalam kempen-kempen nanti sibuk pula mereka hanya bercakap tentang mempertahankan Najib. Walau bagaimanapun, satu persoalan mula timbul. Ini beberapa persoalan tentang usul 72 UMNO bahagian tuntut Najib diberi pengampunan penuh. Sebelum kita teruskan ulasan ini, apa pendapat kamu? Wajarkah Najib diberikan pengampunan penuh? Pada masa yang sama, Najib masih lagi mempunyai kes 1MDB yang masih dibicarakan. Menurut beberapa peguam kanan yang ada di Malaysia, mereka kata tidak wajar sebenarnya Najib diberikan pengampunan penuh dikala kes Najib di mahkamah belum selesai. Masih banyak, masih ada lagi yang sedang dibicarakan. Nanti itu akan mengganggu pula perjalanan kes Najib. Takkanlah nanti Najib dapat pengampunan penuh, tiba-tiba dia kalah lagi dalam kes yang sedang berlangsung atau berjalan, takkanlah dimasukkan semula ke dalam penjara dan memohon lagi pengampunan penuh, kata netizen dan juga beberapa peguam kanan yang ada di Malaysia. Setiausaha Agung UMNO, Dr. Ashraf Azri Dusuki memaklumkan kepada perwakilan Perhimpunan Agung UMNO atau PAU 2024 bahawa sebanyak 72 usul diterima daripada UMNO bahagian di seluruh negara yang menuntut Najib diberi pengampunan penuh. Katanya ini menunjukkan UMNO tidak akan menghentikan usahanya bagi menuntut keadilan dan pembebasan bekas Perdana Menteri itu. Sesungguhnya selagi bosku terperangkap di tirai besi, suara dan ikhtiar UMNO tak pernah terhenti, katanya. Mohon untuk kita terus berdoa kerana doa itu senjata kita, kata beliau lagi. Beberapa persoalan penting berkait dengan usul 72 bahagian UMNO ini. Pertama,
Kenapa hanya 72 UMNO bahagian saja yang mengemukakan usul membebaskan Najib itu? Sedangkan UMNO ada 191 bahagian. Makna kata tidak sampai pun separuh daripada UMNO bahagian di seluruh Malaysia menuntut usul untuk membebaskan Najib. Kemana perginya 119 UMNO bahagian yang lain? Apakah mereka tidak setuju Najib diberikan pengampunan penuh? Jika isu pembebasan Najib kononnya begitu penting untuk diperjuangkan, kenapa ibu pejabat UMNO tidak mengatur agar semua 191 bahagian UMNO meluluskan usul berkenan? Kedua, adakah UMNO bahagian yang diterajui pimpinan top 5 Presiden, iaitu Bagan Datuk, Timbalan Presiden Rembau, 3 Naib Presiden Cameron Highland, Pasir Gudang dan Titi Wangsa turut sama meluluskan usul menuntut pengampunan penuh untuk Najib itu? Maknanya nak tahu jugalah kan siapa 72 bahagian yang mengusulkan itu. Ketiga, mahu dibuat ada apa dengan usul itu setelah ia dibahas dan diluluskan oleh PAU yang berakhir esok? Dulu sebarang usul PAU mudah dijadikan kenyataan kerana UMNO mengetuai kerajaan dan Presiden UMNO adalah juga Perdana Menteri. Namun sekarang, parti yang mengetuai kerajaan ialah PH dan Perdana Menteri pula disandang oleh Presiden PKR. Apakah UMNO akan mengangkat usul menuntut pengampunan penuh itu kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk tindakan seterusnya? Atau habis setakat bergema di Dewan Merdeka WTCKL? Keempat, jika Anwar tidak memperdulikannya, buat tak tahu dan enggan berbuat apa-apa untuk melaksanakannya, usul yang dituntut itu, apa yang akan dilakukan oleh UMNO? Apa UMNO mahu lakukan seterusnya? Apakah UMNO mahu terus berada dalam kerajaan? Dan bila tiba PAU tahun depan nanti, sekali lagi tuntutan membebaskan Najib, akan terus dikemendangkan lagi? Atau UMNO sedia keluar meninggalkan kerajaan sebagai tanda kesetiaan tak berbelah bahagi kepada Najib? Walaupun sedar tindakan keluar kerajaan itu tidak pun akan menyebabkan kerajaan tumbang dan mungkin akan lebih melemahkan UMNO kerana di luar kerajaan sebenarnya UMNO tidak punya apa-apa kuasa. Kelima, kenapa dalam isu ini UMNO cuba melangkah bendul dalam perjuangannya kerana parti itu tidak pula ternampak bersungguh-sungguh menuntut kerajaan mengesahkan sama ada wujud atau titah adendum Agong ke-16 yang membenarkan Najib diberi tahanan rumah. Jika tahanan rumah yang kabarnya telah ada titah adendum pun tidak diperjuangkan sepenuh hati oleh UMNO, bagaimana mahu menuntut pembebasan penuh buat Najib? Akhirnya apa jadi kepada Najib? Apa yang boleh saya kata, usul ini takkan ke mana-mana. Sama macam sejuta tanda tangan yang mahu dikumpul UMNO sebelum ini, tapi sudahnya senyap begitu saja. Masa makin berlalu, tapi seinci pun kedudukan Najib tidak berubah daripada penjara Kajang. Walaupun bukan penyokong Najib, saya terus kesian kepada apa yang diperlakukan kepadanya. Sabudin.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya dah terbongkar. Muhyiddin sebenarnya tiada jumlah SD mencukupi jadi Perdana Menteri. Akhirnya terbongkar bahawa pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin sebenarnya tidak pernah mempunyai 115 ahli parlimen yang menyokongnya sebagai Perdana Menteri. Ia dipercayai kerana terdapat pertindihan apabila beberapa ahli parlimen menandatangani SD sehingga 2 atau 3 kali. Kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kedudukan Muhyiddin ketika itu tidak jelas kerana dakwaan sudah peroleh 115 akuan bersumpah SD adalah bercanggah. Ia sekaligus mendorong
yang di Pertuan Agong pada ketika itu untuk membuat semakan semula. Atas sebab itu telah didapati Muhyiddin tidak mempunyai sokongan SD yang mencukupi untuk dilantik sebagai Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-15 pada November 2022. Apabila kedudukan tidak jelas, Muhyiddin kata ada 115, Anwar kata ada 112, ada orang tanda tangan sekali, 2 kali, 3 kali, ada parti berbeza pendapat. Oleh itu, Tuanku Agong pada waktu itu terpaksa buka semula dan semak untuk yakinkan diri Tuanku. Sebab itu dalam Perlembagaan Persekutuan dikatakan, mengikut pandangan dia atau Agong setelah melihat Tuanku, kemudian Tuanku panggil sidang Majlis Raja-Raja untuk bincang. Katanya kepada media selepas makan tengah hari-hari ini. Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH berkata, Majlis Raja-Raja dan Peguam Negara ketika itu, yaitu Tan Sri Idrus Harun, turut mempertikai jumlah SD berkenan. Setakat saya faham, pandangan Raja-Raja dan Peguam Negara pada masa itu yang dilihat oleh Muhyiddin mengatakan, jumlah itu dipertikai, maka diserah pada budi bicara Agong, kata Anwar. Muhyiddin ketika berkempen pada pilihan raya kecil PRK Nenggiri baru-baru ini mendakwa, beliau memiliki 115 SD selepas PRU 15 dan menyatakan bahwa jumlah itu cukup untuk beliau menjadi Perdana Menteri. Namun katanya, beliau tidak dipanggil oleh Tuanku Agong untuk mengangkat sumpah. Perkara ini telah menimbulkan kemarahan berbagai pihak, termasuklah yang terkini daerah Bentong bakal menyaksikan. Rekod baru dibuat terhadap seorang bekas Perdana Menteri yang mungkin beliau akan terima laporan polis lebih daripada 300 untuk satu-satu isu. Dengan adanya tindakan itu menunjukkan ianya adalah perkara yang sangat besar, membuatkan rakyat gelisah dan tidak berpuas hati. Tindakan Muhyiddin menyentuh 3R. Jadi kini terbukti Anwar Ibrahim telah pun bersuara kali ini. Terbongkar bahwa Muhyiddin sebenarnya tiada jumlah SD mencukupi jadi Perdana Menteri. Sebelum kita berpisah, mohon tinggalkan komen Anda, berikan komen yang paling banyak, paling hebat. Jumpa lagi.